Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar sains tahun 5, bab 4, proses hidup tumbuhan. Saya Cikgu Hasliza. Baiklah. Untuk pengetahuan kamu, tumbuhan tidak boleh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melindungi diri daripada musuh seperti haiwan. Jadi, tumbuhan-tumbuhan ini perlu mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada dimakan atau dimusnahkan oleh manusia atau haiwan. Jadi, ada beberapa ciri-ciri khas tumbuhan yang kamu perlu tahu. Yang pertama adalah berduri tajam. Sesetengah tumbuhan, dia mempunyai duri pada daun, batang dan buah-buahannya. So, duri-duri ini boleh menyebabkan haiwan yang menyentuhnya cedera, ataupun kalau kita cuba nak makan dia, kita pun akan cedera. Contohnya pokok bunga ros, kaktus, buah nanas, buah durian dan daun semalu. Baiklah, ciri khas yang kedua adalah berbulu halus. Sesetengah tumbuhan mempunyai bulu halus yang boleh menyebabkan kegatalan. Jadi kita tak boleh pegang lah, nanti kita gatal. Contohnya pokok kiwi, pokok buluh, ni pokok tebu. Kita tak boleh pegang. Okey, ciri khas yang ketiga adalah menghasilkan bahan beracun. Buat pengetahuan kamu, gambar yang pertama ini adalah cendawan. Okey, tidak semua cendawan kita boleh makan. Ada yang beracun. Okey, dan yang ini pula adalah namanya adalah buah pompong. So, buah pompong ni nampak macam sedap kan, tapi sebenarnya kita tak boleh makan. Jadi, ia boleh mencedera atau membunuh haiwan atau manusia yang cuba memakannya. Ciri khas yang seterusnya adalah menghasilkan getah. Contohnya pokok mangga, pokok getah. Yang ini adalah pokok keladi dan juga pokok getah. Okey, ini dapat mengelakkan diri mereka daripada dimakan oleh musuh. Ciri khas yang terakhir adalah mengeluarkan bau. Okey, ini adalah bunga Rafflesia. Buat pengetahuan kamu, bunga Rafflesia ni dia mengeluarkan bau yang busuk macam bau bangkai yang mereput. Dan yang pokok yang kedua ni adalah pokok tembakau. Okey, jadi bau-bau ini boleh menjauhkan manusia dan haiwan daripada tumbuh-tumbuhan ini. Penyesuaian terhadap iklim dan musim. Tumbuhan mempunyai penyesuaian bagi membantunya untuk terus hidup di kawasan yang berlainan. Okey, dia mempunyai ciri-ciri khas yang boleh membuatkan dirinya tumbuh di suatu tempat. Contohnya, kawasan yang kering ataupun kawasan yang berangin. Baiklah, penyesuaian tumbuhan di kawasan yang kering. Apakah ciri-ciri khas yang terdapat untuk tumbuhan-tumbuhan yang berada di kawasan yang kering? Yang pertama, akarnya mestilah panjang. Contoh pokok kaktus. Kenapa akar dia panjang? Okey, ini membolehkan akar yang panjang tu menyerap air jauh ke dalam tanah. Okey, pokok-pokok ini juga mempunyai batang untuk menyimpan air supaya ia boleh digunakan sewaktu musim kering. Contohnya pokok kaktus dan pokok pisang. Ciri yang seterusnya, daun berbentuk jarum halus. Yang kita tengok, yang boleh kita dapati di tepi pantai. Pokok ru, pokok pine, gambar yang ketiga dan keempat tu kan. Pokok ru, pokok pine dan juga pokok kaktus. Okey. Apakah fungsi daun berbentuk jarum halus ni? Ia membolehkan daun-daun ini mengurangkan kehilangan air ke atmosfera. Jadi kalau halus, kuranglah luas permukaan daun terdedah kepada atmosfera, jadi kuranglah kehilangan air. Ciri khas yang seterusnya adalah daun yang bergulung. Okey. Daun yang bergulung ini
boleh mengurangkan kehilangan air melalui penyejatan ke persekitarannya. Contoh pokok pisang, pokok keladi dan juga pokok jagung. Seterusnya, kebolehan untuk menggugurkan daun. Sesetengah tumbuhan menggugurkan daun pada musim panas. Termasuklah pokok getah dan juga pokok bunga kertas. Bagaimana pula tumbuhan di kawasan berangin menyesuaikan diri mereka di kawasan tersebut? Okay, ciri khas yang pertama adalah batang yang mudah lentur. Apa guna batang yang mudah lentur ni? Okey, apabila ditiup oleh angin kencang, pokok buluh contohnya pokok tebu tidak mudah patah batangnya sebab dia mempunyai batang yang mudah lentur. Ciri khas yang seterusnya adalah daunnya berpecah-pecah. Untuk apa? Supaya daunnya tidak mudah koyak apabila ditiup oleh angin kencang. Contohnya pokok kelapa dan pokok buluh. Okey, jadi gambar yang pertama tu bersebelah kiri kamu tu ada pokok buluh. Kedua tu adalah pokok tebu dan yang seterusnya adalah pokok kelapa. Kemandirian spesies tumbuhan. Jadi udara, cahaya matahari dan juga air merupakan keperluan asas bagi tumbuhan. Jadi tumbuhan memerlukan semua ini untuk menjalankan fotosintesis. Jadi biji benih atau anak benih tidak dapat tumbuh dengan sihat di bawah pokok induknya. Pokok induk tu pokok mak dia lah yang besar tu. Atau dalam keadaan yang terlalu sesak kerana persaingan untuk mendapatkan keperluan khas ini, air, udara dan cahaya matahari. Jadi, macam mana kita nak memencarkan biji benih atau buahnya jauh daripada induknya? Memencarkan tu maksudnya membawa buah atau biji benih dia jauh daripada pokok induk. Takkan dia nak tumbuh di satu tempat saja kan? Jadi, sebab itulah tumbuhan memerlukan ejen-ejen untuk memencarkan biji benih atau buahnya. Okey. Ada 4 ejen pencaran biji benih. Yang pertama adalah mekanisme letupan. Kedua adalah angin. Ketiga adalah haiwan. Keempat adalah manusia. Yang terakhir adalah air. Okey, cara yang pertama, pencarian yang pertama adalah melalui air. Okey, jadi ada 3 ciri khas. Yang pertama adalah ringan dan juga mempunyai rongga udara. Okey, buah ni, pokok ni dia ada ruang udara berongga. Untuk apa rongga udara ni? Okey, ia membolehkan buah itu terapung dan dihanyutkan oleh air dan membawa biji benih tu dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Apa nama pokok yang kamu lihat tu? Contoh yang pertama tu. Jadi, cikgu harap kamu tak semestinya hafal, kamu kena juga tahu rupa contoh-contoh tumbuhan ni. Okey, sebab kadang-kadang soalan dia akan bagi dalam bentuk gambar. Okay, jadi gambar yang pertama ni tumbuhan yang ringan dan mempunyai ruang udara berongga ni adalah buah teratai. Okey, ni buah teratai. Kamu perhatikan ada biji-biji kat tengah tu ruang berongga tu. Jadi dia boleh terapung, so boleh dihanyutkan. Yang kedua, disaluti kulit berlilin ataupun kalis air, mencegah air daripada memasuki buah. Contohnya buah kelapa. Yang kedua tu adalah buah pompong. Ingat buah pompong tu beracun kan? Okey. Ciri yang ketiga adalah mempunyai sabut yang berongga. Kalau kita sebut sabut mesti buah kelapa. Okey, jadi sabut ni juga membantu buah terapung di atas air. Contohnya buah kelapa dan juga gambar kedua tu buah nipah. Okey, buah nipah. Baiklah, cara pencarian yang kedua adalah melalui angin. Jadi, apakah ciri-ciri khas bagi tumbuhan yang mempunyai pencarian melalui angin? Mestilah bersaiz kecil, ringan, kering dan bersayap supaya ia mudah diterbangkan oleh angin. Jadi, gambar yang pertama tu
adalah biji meranti, di sebelahnya adalah biji angsana. Ingat biji angsana tu nampak ada biji kat dalam. Okey. Biji meranti pula macam bola tangkis. Okey. Ciri khas kedua, bersaiz kecil, ringan, kering dan juga berbulu. Okey. Jadi buah atau biji benih ini boleh diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Contohnya yang pertama tu adalah biji kapas. Okey, dia menghasilkan kapas. Yang kedua tu adalah biji lalang. Yang ketiga adalah biji kekabu. Kekabu tu kita buat bantal kan? Okey, jadi bila dia ringan, dia boleh diterbangkan. Ada biji kat dalam tu. Dia akan diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh dan dia boleh tumbuh di tempat yang lain. Cara pencarian yang ketiga adalah mekanisme letupan. Okey, bukan meletup tetapi ia meletup apabila telah matang. Okey, ciri khas dia adalah ia menjadi kering apabila matang. Bila kering, dia akan meletup dan biji benihnya akan tersebar jauh daripada pokok induknya. Okey, contoh yang pertama tu, kalau kamu perhatikan itu adalah buah keembung. Okey. Yang di sebelah kanan yang gambar kedua, yang warna coklat tu adalah buah berangan. Yang ketiga adalah kacang bendi. Kacang bendi kalau kamu biarkan dia kering, lama-lama dia akan merekah. Okey. Yang seterusnya adalah semarak api. Yang terakhir adalah biji getah. Jadi, selain daripada kamu kena hafal cara pencarian, kamu juga kena hafal contoh-contoh tumbuhan bagi setiap cara pencarian tersebut. Cara pencarian yang terakhir adalah melalui haiwan ataupun manusia. Jadi, ciri yang pertama, berwarna cerah, boleh dimakan, sedap, berbau wangi dan biji yang keras. Untuk apa? Supaya ciri-ciri ini dapat menarik perhatian haiwan untuk memakannya. Okey, haiwan dia tak akan makan kat situ kan, dia akan bawa lari. Contohnya kita bagi pisang kat monyet. Kan? Jadi, monyet tu akan bawa lari pisang tu. Jadi, biji benihnya ada biji. Contohnya haiwan tu akan ludah di tempat yang lain. Jadi, jauh daripada pokok induk. Okey. Contohnya buah rambutan, buah durian, buah mangga. Ciri khas yang kedua, mempunyai biji kecil dan keras. Buah dan biji dimakan oleh haiwan. Haiwan dia tak pandai buang biji. Dia akan makan semua. Contohnya buah jambu dan buah tembikai. Jadi bila ditelan semua, biji yang tidak tercena, tak hancur tu, dia akan keluar bersama najis haiwan di tempat yang lain. Jadi bila dia keluar bersama najis, dia akan jatuh ke tanah kan. Jadi najis tu jatuh ke tanah dan biji benih tu masuk tanah, dia akan tumbuhlah pokok. Okey, ciri khas yang ketiga adalah mempunyai cangkuk. Biji yang mempunyai cangkuk yang dapat melekat pada bulu atau kulit haiwan untuk disebarkan. Contoh yang pertama tu adalah kemuncup. Kemuncup ni contohnya kita lah ke padang kan. Ke padang yang rumput dia panjang. Jadi kemuncup ni lekat dekat seluar kita. Jadi kita pun bawa balik ke rumah. Lepas tu alamak ada kemuncup, kita akan cabut dan buang. Okey? Jadi dia akan tumbuh, lalang tu akan tumbuh di situ pula. Contoh yang pertama kemuncup. Yang kedua belah kanan macam bunga yang cantik tu adalah biji semalu. Yang bawah tu adalah pokok kelulut. Baiklah. Apakah kepentingan kemandirian spesies tumbuhan? Kenapa tumbuhan perlu menjaga kemandiriannya? Tumbuhan perlu memancarkan biji benihnya bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Okey, jadinya pelbagai aktiviti manusia seperti pembalakan yang tidak terancang atau memusnahkan habitat tumbuhan dan haiwan dapat menyebabkan tumbuhan tidak dapat meneruskan kemandirian spesies. So, keadaan ini akan dapat mengakibatkan kepupusan tumbuhan dan haiwan. Jadi, mereka perlu mempunyai ciri-ciri khas untuk menjaga kemandirian spesies tumbuhan. Jadi, jika pupus, ini akan menyebabkan kekurangan makanan bagi hidupan yang lain. Okey,
terutamanya hidupan yang bergantung hidup kepada tumbuhan. Baiklah, sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like semua video cikgu dan juga subscribe channel cikgu. Bye, jumpa lagi.